Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini sidang parlimen telah bermula. Tapi saya nak update sedikit tentang pertemuan delegasi Pakatan Harapan dengan pasukan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz dan kaki tangan Kementerian Kewangan semalam. Dan dalam pertemuan itu Pakatan Harapan telah delegasi Pakatan Harapan diketuai oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng dari DAP, seterusnya Haji Muhammad Sabu daripada Amanah dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution daripada Keadilan, dan di kalangan delegasi Keadilan pula terdiri daripada selain daripada Datuk Seri Saifuddin, Saudara Akmal Nasir, Wong Chen dan juga saya sendiri. Dan dalam pertemuan itu yang berlangsung kira-kira 2 jam, kami di peringkat Pakatan Harapan, kami telah mengutarakan beberapa pertanyaan kepada Menteri Kewangan, dan beliau telah memberi jawapan. Dan pada masa yang sama kami juga mengutarakan beberapa cadangan, dan kita fokus kepada 6 cadangan utama. Jadi dalam 6 cadangan ini termasuklah yang pertama, meningkatkan peruntukan untuk Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan juga non-communicable diseases ataupun NCD. Seterusnya memperkasakan perlindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan yang ada pada hari ini kepada RM1,000 sebulan. Dan perkara ini sebenarnya pernah disebut oleh Perdana Menteri ketika kempen di Sabah tempoh hari. Kami juga menuntut untuk dilanjutkan moratorium daripada tempoh yang sebelum ini, untuk dilanjutkan lagi untuk meringankan khususnya bagi golongan sederhana dan biasa. Pakatan Harapan juga membuat tuntutan untuk subsidi upah diteruskan, dan juga untuk mewujudkan 600,000 pekerjaan dengan menyediakan insentif kepada majikan dan pekerja. Sebab sebenarnya sebahagian daripada perkara ini ada digariskan dalam Belanjawan 2020 yang diutarakan oleh Pakatan Harapan tahun lepas, tetapi sebahagiannya tidak diteruskan. Jadi kita minta dihidupkan semula beberapa program ini. Kami juga memberi fokus kepada peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan, supaya suasana pendidikan ini dapat diteruskan menjadi apa yang dikatakan seamless. Sebab kita tahu hari ini misalnya di Selangor, malah di Johor Bahru yang menjadi zon merah, di wilayah Persekutuan, di Sabah, sekolah-sekolah ditutup misalnya. Jadi dalam keadaan ini bagaimana pelajar-pelajar ini dapat meneruskan pendidikan. Insiden pertama kita tahu itu tidak dijangka ketika COVID melanda, tetapi kita sekarang kena bersiap sedia untuk suasana penutupan sekolah ini mungkin akan berulang. Kita minta dijauhkan, tetapi kita tahu selagi tidak ada vaksin, selagi kita tidak berjaya memerangi COVID, ia mungkin akan berlaku. Jadi sebab itu dalam perkara pendidikan ini saya sendiri ada bersuara, kerana sebagai jurucakap parlimen bagi portfolio pendidikan untuk Parti Keadilan Rakyat, saya memberi fokus kepada isu pendidikan. Pertama, antara yang kami bangkitkan ialah kepentingan simpanan ataupun repository kurikulum, supaya apabila berlaku penutupan sekolah ataupun keperluan untuk melakukan pengajian secara maya dan sebagainya, kita dapat ada satu repository ini untuk memudahkan guru-guru dapat meneruskan pembelajaran dan pengajaran kepada anak murid. Jadi bagi saya ini satu perkara yang amat penting, sebab feedback, maklum balas yang saya terima ialah pengalaman yang dilalui oleh pelajar-pelajar berbeza di sekolah. Saya bercakap tentang sekolah kerajaan, di mana mungkin ada yang sekolah ataupun guru
lebih bersedia, maka sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi ada pula yang tidak dapat berjalan dengan baik, dan saya bercakap tentang gelombang kedua ataupun gelombang ketiga COVID yang kita alami pada hari ini. Dan satu lagi perkara yang kami tekankan ialah keperluan untuk diambil lebih banyak guru-guru. Ya, kalau mungkin menjadi satu kekangan kepada kewangan kerajaan untuk diambil secara tetap, kita boleh ambil guru-guru interim. Ya, mereka dilantik secara kontrak. Kita ada banyak graduan-graduan yang menjalani kursus ataupun ijazah sarjana muda pendidikan yang hari ini tidak mempunyai kerja, yang boleh kita ambil. Dan dalam keadaan ekonomi hari ini antara perkara yang boleh dilakukan oleh kerajaan, dan dia menjadi serampang dua mata. Pada masa yang sama, graduan-graduan ini mendapat pekerjaan, memastikan pengetahuan, kemahiran yang mereka dapat di institusi ataupun di universiti itu dapat dikekalkan. Dan pada masa yang sama kita dapat memastikan kita dapat menurunkan saiz-saiz kelas yang ada. Sebab kita tahu dalam keadaan hari ini, kalau sekolah berlangsung pun, ya, kita tahu perlu ada penjarakan physical distancing. Dan apa yang saya dapati ialah kita tengok ada sekolah-sekolah satu sesi tiba-tiba terpaksa menjadi dua sesi, dan kita faham keadaan itu. Jadi ini semua menuntut guru-guru yang lebih ramai. Jadi di sini dan kita berharap pihak kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada perkara ini untuk membantu sekolah-sekolah yang mempunyai kepadatan ataupun bilangan murid yang sangat tinggi. Dan dalam hal ini juga, perkara keenam yang diminta oleh Pakatan Harapan ialah tentang pelaburan di dalam infrastruktur yang penting. Jadi kita bercakap tentang penerusan NFCP ataupun National Fiber and Connectivity Plan yang dimulakan pada zaman kerajaan Pakatan Harapan, dan hari ini ada diberi penekanan menerusi program Jendela. Tetapi apa-apa pun kita minta pelaburan yang besar mesti diberikan supaya kualiti internet di negara kita lebih baik, supaya kita dapat mengurangkan jurang di kalangan golongan yang memerlukan akses kepada pendidikan ini. Ya, jadi kita tidak mahu kita khawatir, ya, macam di United Kingdom, kajian dikatakan kesan COVID ini, ya, selepas kemajuan 10 tahun untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kaya dan miskin, kemajuan itu hilang begitu saja. Jadi kita juga tidak lihat lagi apa kajian mendalam terhadap perkara ini di Malaysia, tetapi saya yakin ia memberi kesan yang sangat besar. Jadi sebab itu, ya, kita ada kisah Viviana yang telah menangkap imajinasi rakyat Malaysia tempoh hari. Jadi kita nak memastikan, ya, perkara-perkara ini dapat diatasi. Jadi sebab itu pelaburan yang memakan masa kita tahu, tetapi ia harus dilakukan untuk infrastruktur internet ataupun jalur lebar. Dan begitu juga dengan kemudahan air yang kita lihat begitu kritikal di beberapa buah negeri. Jadi ini antara beberapa tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Harapan semalam. Dan dalam pertemuan itu saya boleh katakan ia berjalan dengan baik. Dimulakan dengan ucapan haluan oleh Menteri Kewangan, kemudian ucapan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, dan kemudian Lim Guan Eng juga telah memberi beberapa pandangan beliau, dan kemudian Saudara Wong Chen daripada Keadilan telah memberi satu penerangan lebih mendalam menerusi slideshow beliau, dan dituruti oleh Saudara Ong Kian Ming, ya, daripada DAP. Dan dalam aspek kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad juga banyak memberi pandangan tentang cabaran yang dihadapi. Jadi kami datang dengan niat yang baik, dan kita berharap idea-idea ini dapat diterima, dan kita tunggu apa yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada hari Jumaat ini. Dan ini adalah satu belanjawan yang sangat kritikal
kepada negara, dan saya insyaAllah akan turut serta untuk berbahas, untuk menyuarakan perkara-perkara ini dari peringkat nasional. Saya akan memberikan tumpuan kepada sektor pendidikan, khususnya sektor pekerjaan dan juga sektor pertahanan, kerana saya mempunyai ramai pengundi-pengundi di kalangan golongan tentera, dan juga beberapa mungkin isu setempat di Setiawangsa yang relevan. Jadi itu saja daripada saya, dan mungkin dari semasa ke semasa saya akan buat live selepas ini di parlimen ataupun di luar parlimen untuk mendapat pandangan. Dan saya akan cuba tengok kalau ada apa-apa soalan yang mungkin boleh saya jawab. Kalau nak tanya apa-apa boleh terus tinggalkan komen sekarang, yang relevan lah kepada tajuk ni. Kalau pasal bola sepak dan sebagainya, yang tu kita kena tunggu forum yang lain lah. Sekejap ya. Saya tengah akses. Ya, tentang isu pengeluaran KWSP akaun 1, ini bagi saya perlu satu perbincangan yang lebih mendalam. Kita faham ya, sebab itu tumpuan belanjawan ataupun tumpuan tuntutan belanjawan Pakatan Harapan ini ialah untuk memastikan aliran tunai ataupun cash flow di kalangan rakyat ini dapat terus berjalan. Bagi saya ini satu perkara yang sangat-sangat penting ya, kerana kita tahu bagi individu, malah bagi syarikat-syarikat hari ini ialah masalah aliran tunai ya, dan itu juga dibangkitkan tentang soal pengeluaran akaun 1 KWSP dan sebagainya. Tetapi kita perlu juga lihat ya, diimbangi dengan keperluan simpanan untuk masa depan dan sebagainya. Jadi perkara ini kita akan bincangkan, tapi sebab itu juga atas semangat yang sama kita minta diteruskan lagi, dipanjangkan lagi subsidi pekerjaan, dan juga moratorium ini dilanjutkan ya, supaya wang rakyat dapat rakyat mempunyai wang untuk berbelanja. Sebab itu sangat penting ya. Kita tahu hari ini syarikat sudah dalam keadaan yang lemah ataupun gawat, rakyat sudah dalam keadaan yang gawat ya, pekerja dalam keadaan yang gawat. Hari ini kerajaan memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan ekonomi, dan kita dapat bangkit dengan lebih baik selepas COVID ini. Kak Zan ada bercakap tentang isu pendidikan yang memang sangat penting. Sebab bagi saya pendidikan ini, kenapa ia penting? Kerana ia ialah the great equalizer. Maksudnya perkara yang dapat menyamaratakan diri kita selepas jadi ya, kita mungkin lahir kaya atau miskin, tetapi kalau kita mendapat pendidikan yang baik, maka ia akan memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi sebab itu pendidikan ini bagi kita satu perkara yang kita akan berikan tumpuan yang khas. Jadi saya rasa setakat itu saja. Terima kasih, dan kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan juga like video saya dan juga like page saya, Nik Nazmi, Nik Ahmad di Facebook. Sekian, kita jumpa lagi.